Uh, pada kali ini saya suka menyentuh mengenai pendedahan skandal dalam urusan penyelesaian hutang, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita sebut bailout Talam Corporation. Talam Corporation ni bukan satu benda yang asing kepada rakyat negeri Selangor ni. Banyak perkara yang melibatkan pembangunan talam ni. Talam Corporation Berhad yang berjumlah 392 juta, dan dengan pendedahan ini telah pun membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan Negeri Selangor cara dia mengurus takbirkan kewangan negeri ni nampaknya ada persoalan yang besar lah. Dan kalau mengikut pendedahan tersebut, dia punya dubious transaction tu attracted a lot of question daripada segi macam mana urus takbir dia tu. I think that is a very basic and fundamental question. Dan kita juga nak tanya the very basic question ni, persoalan yang pertama, kenapa wang kerajaan negeri Selangor ni ataupun wang rakyat di negeri Selangor ni untuk membeli hutang talam? What is so special about this talam? Kan? Why talam? Why not ramai juga orang yang berhutang dengan, but in particular why is talam? Dan tentunya kita inginkan jawapan. Adakah pembelian ini apa? Is it nak selesaikan masalah hutang supaya pungutan hutang ni boleh bagi manfaat kepada rakyat negeri Selangor ni, ataupun ada tujuan-tujuan yang tersembunyi yang kita perlukan jawapan. Dan kalau sebelum ni kita sering dimaklumkan bahawa alasan yang kerajaan negeri ni tidak mempunyai kewangan yang kukuh untuk terus membantu yayasan basmi kemiskinan, dan juga usaha untuk menutup yayasan Selangor yang bertanggungjawab untuk membangunkan pendidikan rakyat negeri Selangor. Kita selalu didedahkan dengan perkara ni. Tapi yang ajaib dan menghairankan ni, pada kali ini ratusan juta boleh digunakan hanya untuk menyelamatkan satu Talam Corporation ni, one particular this thing. Dan kita nak tahu jawapan sebenarnya, sama ada syarikat ini adakah syarikat kroni ataupun apa sebenarnya yang berlaku, kan? Jadi pendedahan ini mungkin sebenarnya mempunyai kaitan dengan kenyataan yang telah pun saya buat sebelum ini. Itu saya pernah bertanya, saya nak tanya very basic question je, the source of fund for the grant Selangorku ni yang disebut bernilai 300 juta. But what the response that I get daripada Menteri Besar, dia membisu, tapi daripada sisi politik Faika ni bagi tahu bahawa ini daripada kutipan hutang dan macam-macam, dan kita sehingga ke hari ini tidak dapat menjawapan yang begitu meyakinkan kita tentang punca grant Selangorku yang sebanyak 300 juta. Dan sehingga ke hari ini pihak MB dan mahu juga usaha politik dia masih lagi berdolak dalih tentang bila kita nak tentang penjelasan yang lebih jelas dan tepat mengenai source of money. Dan saya percaya bahawa pendedahan yang dibuat semalam mengenai berlakunya penyelewengan RM1 bilion dalam urusan bailout Talam Corporation ni
akan mendedahkan lebih banyak salah laku serta urus takbir kewangan di dalam kerajaan Pakatan Negeri Selangor. Jadinya proses pembelian hutang talam bukan sahaja merupakan proses yang tidak beretika, tetapi saya percaya dan yakin dia ada niat-niat yang tertentu dan banyak perkara yang dilakukan di belakang takbir, dan saya harap supaya perkara ini kerajaan negeri tampil ke hadapan memberikan penjelasan kepada dan kita tuntutkan satu jawapan yang penuh berhemah dan bertanggungjawab mengenai perkara ini. Dan saya rasa bahawa rakyat negeri Selangor tidak seharusnya memandang mudah tentang exposure yang telah pun dibangkitkan oleh semalam mengenai perkara yang melibatkan kepentingan awam, dan kos tanggungannya melibatkan 1 bilion juta ringgit. Ini satu perkara yang cukup besar. Menteri Besar juga pada tahun 2009 telah pun mendapatkan bajet tambahan, supplementary budget, bajet yang dipohon selain daripada pembelentangan bajet dalam sidang Dewan bagi pembelian hutang ni, for the single purpose of buying this hutang. Dan beliau sendiri telah pun berjanji, membuat aku janji, bukan kepada sesiapa, kepada Dewan Undangan Negeri Selangor, the people representation dalam Negeri Selangor, untuk mengeluarkan kertas putih, white paper. And until today we don't even see a black paper or white paper. Or perhaps paperless. Kan? Ini cakap, bukan cakap dalam ini cakap dalam Dewan Undangan Negeri, dalam yang mewakili rakyat negeri Selangor. And until today rakyat menuntut nak tengok apa benda ni. What is exactly, Jadi mengenai hutang ni pada tahun 20, jadi dah sekarang ni dah masuk 2 tahun. Apa yang susahnya kalau semua fakta, dokumen semua yang ada untuk dirumuskan di dalam satu manifest dan diketengahkan kepada Dewan Undangan Negeri, dan dia jadikan sebagai satu public document kepada rakyat negeri Selangor, supaya kita boleh sama-sama mengambil tanggungjawab untuk meneliti kesahihan tentang perkara tersebut melalui white paper. Jadi kita nak tanya, janji tapi tak dikotakan. Dan laporan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Selangor ni, yang saya sebut sebentar tadi, adalah satu laporan yang sepatutnya dibentangkan kepada Dewan Undangan Negeri Selangor. Jadi persoalannya yang kita nak Menteri Besar ni jawab ni, janji nak buat tapi sekarang ni kenapa tak buat? Ini betul lah kita sebut janji tidak ditepati, kan? Cakap siapa pun boleh cakap, tapi end of the day, whether you sincerely want to deliver it or not, that is a different different issue. Dan pengambilan hutang talam oleh Kerajaan Selangor seperti yang telah pun didedahkan oleh Chua Tiseng semalam, melibatkan wang rakyat Selangor yang bukan sedikit. Adakah ianya untuk kepentingan kroni dan orang-orang tertentu saja? Dan jika benar, apakah dia nilai yang selalu disebut oleh pihak mereka tentang responsibility and accountability? Jadi kita pun menuntut perkara yang berhubung kait tentang kepentingan awam ni, yang selalu diketengahkan, orang kata we must be transparent, we must be accountable, we must be responsible. Dan jadi kalau ini dia cakap tak sempat bikin, saya minta dia bubarkanlah Selcott ni, Selcat Selangor ni.
kerana tak ada apa pun dia punya konsekuen dia dalam, kalau perkara yang semudah ni yang dia dah sebut, dia masih lagi tak nak memberikan penjelasan. Jadi kita menuntut satu kebertanggungjawatan daripada pihak Menteri Besar Selangor dan pentadbiran beliau terhadap isu yang telah pun didedahkan dan dibangkitkan mengenai perkara ini. Let's come up into the public and be transparent about it, ya. Dalam sidang media ini juga saya ingin membangkitkan beberapa persoalan kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor, terutamanya kepada Menteri Besar sendiri. Jangan suruh Faika jawab lah. So minta dia dia bagi penjelasan. Yang pertama, boleh tak Khalid Ibrahim ni menyediakan satu laporan terperinci setiap bentuk tanah atau aset yang dibeli oleh kerajaan negeri bagi tujuan pembelian hutang talam. We need details. Details of the property and all that, semua and all that. Jadi dan kita yang kedua ni, kita nak tahu berapa harga pembelian setiap tanah atau aset dan apakah asas kepada penilaian dia punya valuation dia terhadap tersebut, dan perbandingan dengan harga pasaran, benchmarking against the current market and the commercial market, the setiap property kan. Dia baru apa dia punya tak boleh bagi tahu beli je atas apa, but we want to know what is the we call it the due diligence process about acquiring the property. Have it been met into the financials punya procedure and all that, ya, kan.